Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sesiapa sahaja yang sedang melihat video saya ini. Saya Ahmad Qais Hafizi bin Amin Nurani bersama dengan dua rekan saya yang terlibat dalam video ini juga, yang bernama Afifuddin bin Idris dan Khairil Adrian bin Khairul Anwar. Kami merupakan pelajar tingkatan 6 daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk memperkenalkan siapakah Ibnu Battutah kepada masyarakat kita lah, kepada sesiapa yang sedang melihat video ini. Dan kami juga meletakkan objektif di mana pada masa sekarang jika ditanya tentang Ibnu Battutah, ramai yang tidak tahu, ramai yang kurang mengenali siapakah Ibnu Battutah. Jadi di sini kami meletakkan objektif supaya diharapkanlah kami semua berharap dengan video ini ramai orang akan mengenali siapakah itu Ibnu Battutah. Jadi sebelum kami memulakan perbincangan tentang tajuk ini, saya mencadangkan supaya kita membaca doa terlebih dahulu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Dan Alhamdulillah kita telah sampai kepada pembukaan tajuk. Dan tajuk ini adalah berkenaan dengan sejarah tingkatan 6, iaitu tema 2 ya, di mana tajuknya ialah penerokaan tokoh, dan persoalannya ialah jelaskan sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang penjelajahan dan penerokaan, seperti yang kita dapat lihat pada slide inilah. Jadi kita teruskan kepada slide biodata. Di sini biodatanya ialah Ibnu Battutah atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah Al-Lawati, dilahirkan pada 1304 di Tanger, Maghribi. Sejarah pengembaraannya bermula ketika usianya baru mencecah 21 tahun. Beliau meninggalkan kampung halamannya untuk mengerjakan ibadat haji di Mekah dan mendalami ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Sepanjang pengembaraan sulunya, beliau melalui kawasan-kawasan seperti Maghribi, Palestin, Mesir, Syam dan Madinah. Dari segi peribadi, beliau dikatakan seorang yang mempunyai kepribadian yang mulia, berwibawa, pandai berdiplomasi, berpendirian tegas, gigih dan mahir berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Parsi dan Turki. Sumbangan terpenting Ibnu Battutah dalam bidang pelayaran ialah kemampuannya menghasilkan karya yang berjudul Tuhfat Al-Nazar atau lebih dikenali sebagai Al-Rihlah. Sarjana atau orientalis barat menyifatkan beliau sebagai the prince of Muslim travelers. Okay, jadi mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan karya dan catatan Ibnu Battutah. Okay, seperti yang kita tahu tadi, salah satu karyanya adalah Al-Rihlah, atau dalam nama lainnya ialah Tuhfat Al-Nazar ya, tapi lebih familiar didengari atau lebih dikenali dengan nama Al-Rihlah lah. Okay. Karya atau sumbangan beliau telah menjadi sumber sejarah bagi pelbagai negara yang dilawatinya, termasuklah macam negara Afrika Barat dan juga India ya. Okay, melalui karya Al-Rihlah, pembaca yang membaca karyanya, iaitu karya Al-Rihlah, dia akan didedahkan dengan pelbagai aspek kehidupan seperti agama, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan
khususnya di negara-negara seperti Afrika Barat dan India lah. Okay, contohnya di India, catatannya berkisar tentang pelbagai kepercayaan masyarakat agama Hindu dan kepentingan Sungai Ganges khususnya untuk penyucian diri. Jadi karya ini yang telah dihasilkan oleh beliau, Ibnu Battuta, telah menjadi satu sumbangan kepada pelbagai negara yang dilawatinya. Okay, seperti yang telah dinyatakan dalam slide ini. Dan ini merupakan satu sumbangan yang agak besar lah, di mana pembaca juga akan didedahkan dengan pelbagai aspek kehidupan seperti agama, politik, sosial dan sebagainya. Okay, jadi ini saja, sampai di sini saja pembentangan untuk saya, dan saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya, iaitu Khairat Adrian dan juga Afifuddin bin Idris. Sumbangan dalam bidang geografi. Yang pertama, sumbangan beliau juga meningkatkan pengetahuan dalam disiplin ilmu geografi. Beliau gemar mencatat keadaan geografi kawasan yang dilawati. Seterusnya, beliau telah meningkatkan pengetahuan ilmu geografi dengan mencatatkan keadaan geografi sesebuah negara. Antara catatan terpenting ialah tentang iklim khatulistiwa yang tidak sepanas iklim di Afrika Utara. Antara catatan beliau yang penting ialah keadaan iklim khatulistiwa yang tidak sepanas iklim di Afrika Utara. Catatan ini dapat mempengaruhi saudagar ketika memilih pangkalan pelabuhan untuk disinggahi oleh mereka. Sumbangan dalam bidang sejarah. Beliau banyak menulis kisah pensejarahan sesebuah negara yang dilawati. Ketika sampai di negara tersebut, beliau akan berjumpa dengan pemerintah, wazir dan pengawal tinggi. Hubungannya dengan mereka tercatat dalam bukunya yang bertajuk Rihlah, iaitu pengembaraan Ibnu Battuta, yang boleh dianggap sebagai sebuah dokumen sejarah. Dalam buku itu, terdapat aspek sosial, ekonomi dan politik yang boleh didapati, terutamanya yang berkaitan dengan dunia Islam. Banyak diketahui tentang Anatolia, India di bawah pemerintahan Muhammad Ibn Tughlaq, Afrika Timur, Barat dan Maldives. Setelah itu, semangatnya telah menjadi pendorong kepada para pelayar Islam. Pengembaranya telah memberi nafas baru kepada pengembara-pengembara lain mengikut jejak langkahnya. Beliau juga digelar oleh para orientalis sebagai The Prince of Muslim Traveller. Pengembaraannya selama 28 tahun juga meletakkan beliau setaraf dengan pengembara terkenal seperti Marco Polo. Setelah itu, para pelayar Islam mengikut jejak langkah beliau. Sebagai contoh, Ibnu Hawqal telah berlayar ke Afrika Utara, Spanyol, Sahara dan negara-negara Arab dari tahun 947 sehingga 973 Masihi. Kesimpulannya, Ibnu Battuta adalah seorang tokoh pengembara dan ahli pelayaran Islam yang terkenal pada zaman pertengahan. Pengalaman pengembaraannya selama 28 tahun telah dibukukan dan membuka minda masyarakat Eropah. Kejayaan pelayaran Ibnu Battuta selama 28 tahun merentasi sejauh 120,000 kilometer antara tahun 1325 sehingga 1353 Masihi telah meletakkan beliau setaraf dengan pengembaraan atau pelayar terkenal seperti Marco Polo. Keberanian Ibnu Battuta dalam pengembaraan menyebabkan ramai sarjana mengelar beliau sebagai The Prince of Muslim Traveller. Itu saja dari kami, terima kasih.